saya telah terangkan ayat 191 surah Al-Imran, yang mana saya telah bagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama sentiasa zikir, bahagian yang kedua sentiasa tafakur, dan bahagian ketiga adalah tadzakur. Jadi berkaitan dengan itu, Ibnu Athilah ada menyebutkan sekurang-kurangnya 3 hikmah yang ada kaitan yang rapat. Hikmah yang pertama, beliau menyebutkan aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Yang kedua, aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharriruka min rikil asar. Aurada alaikal warida liyukhrijuka min sijni wujudika ila fadai syuhudika. Dia dengar je lah, tak faham pun Untuk memahami apa yang Ibnu Athilah sebutkan dalam kata hikmah, 3 kata hikmah tadi, kita mulakan dengan satu ayat Quran yang juga ada kaitannya. Sebenarnya apa yang disebut oleh Ibnu Athilah tadi adalah huraian atau tafsiran yang didapat dilihat oleh Ibnu Athilah dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, yaj'al lakum furqana, nascaya Allah jadikan untuk kamu furqan. Furqan ni kalau kita tengok dalam tafsir, setengah ahli tafsir menafsirkan nuran yufarriqu bainal haqqi wal batil, cahaya hidayat daripada Allah yang dengan cahaya itu dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil, atau yang benar dan yang salah. Jadi Allah janjikan kepada kita, orang-orang yang beriman, sekiranya kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, maka Allah akan jadikan untuk kita cahaya. Cahaya ini tentulah di dalam hati. Bila dapat cahaya ini dalam hati, maka hati kita ni mampu membezakan ini salah, ini benar, atau ini hak, ini batil. Kan kita setiap masa menghadapi persoalan ni, betul ke ni? Baca buku kaedah rawatan Santo ini berasal daripada rawatan Bomo Melayu dengan menggunakan jampi serapah Melayu, tapi kita telah Islamkan jampi serapahnya, kita gantikan dengan ayat-ayat Quran. Betul ke ni? Betul ke ni? Jampi serapah ni yang disusun oleh dan diamalkan oleh pawang-pawang, nak diislamkan ni betul tak? Kalau orang kafir islamkan, insya-Allah betul nak islamkan amalan kafir ni, kita bawa satu
amalan Hindu, kita Islamkanlah. Boleh tak? Tak boleh. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, udkhulu fi silmi kafah. Ya, ayat ini diturunkan oleh Allah berkaitan dengan keinginan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar satu hari dia berjalan siang-siang. Dia berjalan lalu di depan sebuah rumah ibadat Yahudi. Rahib Yahudi itu sedang membacakan kitab Taurat, memberi syarahan. Sayyidina Umar terpegun dengar tu. Best lah ni. Dia dengar. Dia tertarik hati. Jadi dia bercita-cita besok ke lusa nak dengar lagi. Ya. Lalu dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi aku dengar begini-begini. Boleh tak ya Rasulullah aku dengar lagi? Rasulullah belum sempat memberi jawapan, Rasulullah dapat ayat ni. Udkhulu fi silmi kafah. Kamu pegang Islam tu semua sekali. Jangan campur-campur Yahudi ke Kristian. Jadi maknanya tak boleh lah. Ya. Ini memang kaedah pawang, tapi saya dah Islamkan. Ini Tai Chi ni memang Cina punya, tapi kita dah Islamkan jadi Tai Chi Islam. Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Ada unsur setannya tu. Ya? Kita berbalik semula tadi ya. Kita ambil peluang saja ni tuan-tuan. Kalau nak syarah khas tuan-tuan tak datang, masuklah sikit-sikit ya. Inilah yang kita selalu amalkan kan. Ya. Oh, azimat ni bagus ni. Dulu azimat ni pawang-pawang buat, sekarang ni tuan guru buat. Yang pawang buat tak boleh, yang tuan guru buat ni boleh. Ya. Sedangkan memang dah ada dalil terang-terang. Ya. Apa ni tangkal azimat, hukumnya syirik. Tak ada maaf lagi. Man alaqah faqad asraka. Siapa pakai tangkal, sesungguhnya dia menyekutukan Allah. Kenapa dia pakai? Sebab dia yakin boleh, sebab dia yakin ada hikmahnya. Macam-macam lah i'tikad dalam hati. Macam mana i'tikadnya, yang semuanya menyalahi akidah. Baik, kita berbalik semula. Tadi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada kita, sekiranya kita buat apa ini suruh, tinggal apa ini larang, Allah akan jadikan untuk kita furqanan, nur yang boleh kita gunakan untuk mengetahui ini betul ke ini salah. Ini betul ke ini salah. Macam Imam Malik tuan-tuan, dia tentulah dapat nur yang spesial punya. Satu hari, ini ceritalah, jarang kita ni dengar, ya tuan-tuan dengar. Satu hari ada seorang perempuan meninggal dunia. Adat orang Islam samalah di mana-mana. Bila seorang perempuan meninggal dunia, maka yang memandikan mayat itu orang perempuan. Tak bolehlah nak ramai-ramai. Seorang saja yang mandikan. Ditutup tabir keliling. Bila dah sekian lama, katalah setengah jam, keluarga tanya, dah siap ke makcik? Belum lah. Yang mandikan ni kata belum. 15 minit lagi, sudah siap ke makcik? Belum lah. 15 minit lagi, sudah siap ke makcik? Belum lah. Sampai berjam-jam belum. Akhirnya keluarga pun tak sabar, buka tabir. Orang perempuan yang buka tabir. Makcik ini rupanya tangan dia lekat dekat mayat tu. Kenapa makcik? Tangan tak boleh tarik lah, lekat. Bila lekat, orang di kampung itu ada orang alim. Macam mana nak buat ni? Kata seorang alim, potong je tangan tu. Bila potong tangan tu kebumikanlah sama mayat.
Ada seorang alim lain, tak bolehlah yang hidup itu lebih berhak, kita potong je daging bawah ni. Pun tak boleh juga, ini mayat menyakiti mayat. Akhirnya macam mana tuan-tuan? Ada yang cerdik situ, ada Imam Malik lah, kita tanya. Bila tanya Imam Malik, kerana Imam Malik ni tuan-tuan, cahaya yang Allah kurniakan dalam hati itu sangat terang. Imam Malik kata, inilah, cuba kamu sebat dia 8 urutan. Perempuan yang tak boleh tarik tangan ni kena sebat 8 urutan. Orang tanya kenapa pula sebat? Sebab tadi masa dia mandikan, dia telah tuduh perempuan ini berzina. Jadi sini tuan-tuan, akhirnya sebatlah 80 kali urutan, baru boleh tarik. Saya cerita ni tuan-tuan bukan nak cerita ni, nak cerita macam mana Imam Malik itu, dia tak tengok pun dari jauh, dia boleh agak perempuan ini menuduh. Dia gosok-gosok ketika mandi itu, dia cakap yang menuduh perempuan ini zina, engkau selalu berzina ya. Dia bercakap dengan mayat itu sendiri. Mayat mana dengar? Tapi itu sudah buat satu tuduhan zina. Hukumnya memang sebat 80 kali rotan. Kalau tak boleh datangkan 4 orang saksi. Jadi apa yang saya nak ceritakan di sini ialah macam mana hebatnya cahaya hidayat yang Imam Malik dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang alim di situ pun tak tahu. Yang seorang kata potong sini, yang seorang kata potong daging itu.